pengaruh British di tanah Melayu bermula di Perak. Hal ini demikian kerana Perak merupakan negeri pertama yang menerima campur tangan British. Apakah yang menyebabkan campur tangan British itu? Kisahnya bermula dengan Perang Larut yang berlaku sekitar tahun 1861 hingga 1874. Klien Pau dan klien baru di Larut kaya dengan biji timah. Oleh itu, Long Jafar telah membawa masuk pekerja buruh daripada China secara beramai-ramai ke daerah Larut. Tujuannya adalah untuk memajukan perlombongan biji timah di Larut. Tetapi, tercetuslah pergaduhan di Larut antara dua kumpulan kongsi gelap, Gihit dan Haisan. Akibat daripada pergaduhan itu, kegiatan melombong biji timah terjejas. Seterusnya, peristiwa perebutan takhta negeri Pahang. Hal ini berlaku akibat sistem pewarisan takhta yang tidak dipatuhi. Berlainan dengan Kesultanan Melayu yang lain, pewarisan takhta negeri Perak menggunakan sistem pewarisan yang unik. Sebelum seseorang anak gahara, iaitu anak raja, ingin menjadi sultan, mereka perlu menjawat 3 jawatan utama sebelum ditabarkan sebagai sultan, iaitu Raja Dihilir, diikuti dengan Raja Bendahara, kemudian Raja Buddha, barulah menjadi Raja Pemerintah. Selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871, para pembesar di Perak telah melantik Raja Ismail, iaitu Raja Bendahara sebagai Sultan Perak. Hal ini menerima tentangan daripada Raja Abdullah, iaitu Raja Buddha, kerana baginda yang sepatutnya dilantik sebagai sultan, manakala Raja Yusuf, iaitu Raja Dihilir, telah diketepikan oleh pembesar-pembesar Perak. Maka, rundingan Pangkor telah pun dilakukan di atas kapal HMS pada Januari 1874 akibat daripada kekacauan di Perak. Pembesar-pembesar Melayu dan pemimpin-pemimpin Cina yang hadir dalam persidangan tersebut telah bersetuju untuk menerima timbang tara British. Hasil daripada rundingan tersebut, maka dua dokumen yang berlainan telah ditandatangani pada 20 Januari 1874 antara Sir Andrew Clark dengan pembesar-pembesar Melayu dan pemimpin-pemimpin Cina. Perjanjian tersebut dikenali sebagai Perjanjian Pangkor. Seterusnya, kita beralih dengan kisah penubuhan negeri-negeri Selat. Selepas peristiwa yang mewujudkan Perjanjian Pangkor, British telah meluaskan pengaruh mereka dengan menubuhkan negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat terdiri daripada Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Negeri-negeri ini disatukan pada tahun 1826 untuk menyeragamkan pentadbiran dan menjimatkan kos pentadbiran. Pulau Pinang menjadi ibu negeri negeri-negeri Selat yang pertama. Singapura dipilih sebagai pusat pentadbiran baharu kerana semakin maju memandangkan kedudukannya yang strategik dan mempunyai taraf pelabuhan yang bebas. Negeri-negeri Selat diketuai oleh seorang gubernur yang tertakluk kepada Gubernur Jeneral British di India. Gubernur negeri-negeri Selat yang pertama ialah Robert Fullerton. Setiap negeri dalam negeri-negeri Selat diketuai oleh seorang Presiden Konsuler. Pada 1 April 1867, pentadbiran negeri-negeri Selat dipindahkan dari Calcutta di India ke Pejabat Tanah Jajahan di London. Berikutan itu, negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan Inggeris. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perpindahan India ke London, termasuklah sikap kerajaan India yang tidak mengambil berat terhadap masalah di negeri-negeri Selat. Kedua, dasar dan undang-undang yang digubal tidak mendapat pandangan dan tindak balas daripada perwakilan tempatan. Pengenalan cukai dan mata wang rupi yang lebih rendah nilainya dan tidak stabil dengan mata wang dolar Sepanyol juga menjadi salah satu faktor mengapa berlakunya penubuhan negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat dijadikan sebagai tempat pembuangan banduan dan dasar tidak campur tangan di negeri-negeri Melayu yang merugikan golongan saudagar. Pemindahan pentadbiran ini membawa kesan yang ketara kepada perkembangan sejarah tanah Melayu. Antaranya, pentadbiran negeri-negeri Selat semakin cekap, pertanian dan perdagangan seperti lada hitam, gambir, buah pala, cengkeh dan tebu di kawasan ini semakin berkembang pesat.
kegiatan lanun dapat dihapuskan dan British mula menunjukkan minat ke atas negeri-negeri Melayu. Baiklah, sekarang kita beralih kepada kisah penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Pada tahun 1865, Perjanjian Persekutuan telah ditandatangani dan dikuatkuasakan pada 1 Julai 1896. Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan disatukan di bawah kerajaan pusat. Negeri-negeri ini dikenali sebagai negeri-negeri Melayu bersekutu. Kuala Lumpur dijadikan sebagai pusat pentadbiran. Negeri-negeri Melayu bersekutu bukan persekutuan dalam erti yang sebenar, tetapi merupakan satu kesatuan politik. Melalui sebuah persekutuan, sumber negeri-negeri Melayu bersekutu ini dapat dikumpulkan dan digunakan bagi faedah bersama dan membangunkan negeri-negeri lain dengan kos pentadbiran yang minimum. Antara faktor yang mendorong penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu ialah masalah kewangan yang dihadapi oleh negeri Pahang. Hasil pendapatan negeri Pahang tidak mencukupi untuk membiayai perbelanjaan pentadbiran. Pengunduran British dari Pahang akan menjatuhkan maruah mereka. Pembentukan persekutuan dapat mengatasi masalah kewangan Pahang. Negeri-negeri yang kaya seperti Perak dan Selangor dapat memberikan bantuan kewangan kepada Pahang. Keseragaman dan kecekapan pentadbiran. Pembentukan persekutuan dapat mencapai keseragaman dan kecekapan dalam pentadbiran negeri-negeri berkenaan. Penyatuan perkhidmatan seperti pendidikan dan undang-undang dapat menjimatkan perbelanjaan pentadbiran. Sistem perhubungan dapat dibaiki dengan menyambungkan jalan raya dan jalan kereta api yang terdapat di negeri-negeri Melayu. Mengawal kuasa residen. Gubernur negeri-negeri Selat berada terlalu jauh dan sibuk untuk mengawal kuasa residen-residen British. Hal ini demikian kerana kerajaan British khawatir sekiranya monopoli kuasa oleh residen mengakibatkan ketidakpuasan hati dalam kalangan para pembesar Melayu. Akhir sekali, faktor keselamatan. Penubuhan persekutuan dapat memperkukuh keselamatan. Negeri-negeri Melayu akan memiliki kekuatan tentera yang mencukupi bagi menumpaskan sebarang kekacauan tanpa bantuan luar. Negeri-negeri Melayu bersekutu diketuai oleh Residen Jeneral Frank Swettenham dilantik sebagai Residen Jeneral British yang pertama. Residen Jeneral tertakluk kepada kuasa Pesuruhjaya Tinggi British di Singapura. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah di negeri masing-masing. Raja-Raja Melayu bersetuju untuk mengikut nasihat Residen Jeneral dalam semua hal kecuali perkara-perkara yang berkaitan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Kerajaan British telah memperkenalkan Durbar. Durbar merupakan permulaan kepada institusi yang kini dikenali sebagai Majlis Raja-Raja. Durbar ialah persidangan antara Raja-Raja Melayu dan beberapa pembesar Melayu serta ahli Majlis Mesyuarat Negeri dengan pegawai-pegawai British. Penubuhan Durbar yang dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British bertujuan membincangkan perkara-perkara demi kepentingan bersama. Durbar yang pertama pada tahun 1897 diadakan di Kuala Kangsar dan Durbar yang kedua diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1903. Pada tahun 1909, Durbar dibatalkan dan digantikan dengan Majlis Mesyuarat Persekutuan. Hal ini bertujuan mengurangkan kuasa Residen Jeneral dan menambahkan kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Ahli-ahlinya terdiri daripada Pesuruhjaya Tinggi, Residen Jeneral, 4 orang Raja Melayu, 4 orang Residen dan 4 orang ahli tidak rasmi yang mewakili kepentingan golongan peniaga. Pada tahun 1920-an, penduduk Tanah Melayu menuntut perwakilan dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan. Wakil orang Melayu yang pertama dalam Majlis Mesyuarat Persekutuan ialah Raja Chulan, iaitu pada tahun 1924. Wakil orang India yang pertama ialah S.N. Berasami pada tahun 1928. Seterusnya, saya akan beralih kepada kisah penubuhan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu.
Kemunculan imperialis baharu pada akhir kurun ke-19 telah mencabar kedudukan British sebagai sebuah kuasa besar. Jerman, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia berlumba-lumba untuk mencari tanah jajahan di Asia Tenggara. Pada tahun 1897, British mengadakan perjanjian sulit dengan Siam bagi menghalang Siam menyerahkan kawasan di selatan Siam kepada kuasa barat lain. Namun, negeri-negeri Melayu Utara terus mengadakan hubungan dengan kuasa-kuasa barat lain. Misalnya, pemberian konsesi tanah seluas 776,996 hektar oleh Sultan Kelantan kepada Dove Development Company pada tahun 1897 dan penerimaan permohonan Amerika Syarikat untuk membuka pertempatan di Pulau Redang oleh Sultan Terengganu. Oleh itu, British sekali lagi menandatangani perjanjian peristirahan British Siam pada tahun 1902 bagi menghalang kemarahan kuasa barat lain. Seterusnya, melalui perjanjian Bangkok pada tahun 1909, Siam bersetuju untuk menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara kepada British. Tindakan British ini tidak melibatkan Raja-Raja Melayu ketika menandatangani perjanjian Bangkok 1909. Justru, Raja-Raja Melayu terpaksa akor dengan keputusan perjanjian tersebut. Seorang penasihat Inggeris ditempatkan di setiap negeri tersebut bagi menasihati Raja-Raja Melayu dalam semua perkara, kecuali dalam hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Taraf penasihat itu hampir sama dengan residen di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang sebelum penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Inggris telah menyatukan pentadbiran negeri-negeri tersebut dalam satu unit pentadbiran yang dikenal sebagai Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Usaha Inggris dalam mendapatkan kekayaan hasil bumi negeri-negeri di utara semenanjung Tanah Melayu bermula melalui Perjanjian Berney pada tahun 1826. Melalui Perjanjian Bangkok 1909 pula, Inggris berjaya menyekat perluasan kuasa Siam di negeri-negeri Melayu dan melindungi kepentingan Inggris di Tanah Melayu. Dengan adanya perjanjian ini, kuasa-kuasa barat lain juga sukar menembusi negeri-negeri Melayu. Perjanjian Bangkok 1909 penting kerana negeri-negeri Melayu Utara kini berpindah dari Siam kepada British. Perjanjian ini juga menentukan sepadan antara Tanah Melayu dan Siam. Sungai Golok telah ditetapkan sebagai sempadan antarabangsa antara Siam dengan negeri-negeri Melayu Utara. Wilayah Tabal dalam daerah Kelantan diserahkan kepada Siam. Siam pula menyerahkan wilayah Leman kepada Kelantan dan Perak. Perjanjian ini juga memudahkan proses perluasan kuasa Inggris di Tanah Melayu. Mulai tahun 1914, negeri-negeri Tanah Melayu berada di bawah 3 unit politik, iaitu Negeri-Negeri Selat, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Struktur pentadbiran ini berlanjutan hingga penjajahan Jepun pada tahun 1941. Pada perluasan pengaruh British tersebut, berlakunya ketidakpuasan hati dalam kalangan penduduk tempatan. Hal ini menjurus kepada kebangkitan pejuang-pejuang dalam menentang pengaruh British di Tanah Melayu. Antaranya ialah perjuangan Dol Said menentang British di Nanning. Bermula pada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, Tanah Melayu sememangnya menjadi kegilaan banyak kuasa asing seperti Portugis, Belanda dan juga British. Memang tidak dapat dinafikan bahawa kekayaan sumber bahan mentah seperti rempah ratus dan hasil hutan di samping kedudukan yang strategik amat menarik perhatian para penjajah untuk menguasai Tanah Melayu. Penentangan masyarakat tempatan di Nanning ke atas British telah bermula pada tahun 1831 oleh penghulu Nanning ketika itu, iaitu Abdul Said bin Omar atau Dol Said. Punca utama penentangan Dol Said terhadap British termasuklah kerana beliau ingin mempertahankan kemerdekaan Nanning. Pada tahun 1824, British dan Belanda telah menandatangani perjanjian Inggris-Belanda. Menurut perjanjian ini, Melaka telah diserahkan kepada British.
British telah mendakwa Nanning merupakan sebahagian daripada Melaka dan ini menyebabkan British mengarahkan Nanning mematuhi peraturan yang ditetapkan di Melaka. Dakwaan ini tidak dapat diterima Dol Said dan rakyat Nanning. Selain itu, faktor penentangan Dol Said terhadap British adalah bayaran cukai melalui undang-undang pada tahun 1830. British memaksa Nanning membayar cukai 1/10 daripada hasil pertanian setelah British mendapati hasil daerah Nanning berjumlah $4,500 sebulan. Bukan itu sahaja, Dol Said juga melakukan penentangan terhadap British kerana beliau ingin menentang pelaksanaan undang-undang British. British juga memperkenalkan peraturan penghulu yang menggugat kuasa Dol Said yang mana peraturan ini melarang penghulu iaitu Dol Said untuk membicarakan kes jenayah. Pada tahun 1828, Dol Said diberi amaran oleh British kerana menyelesaikan kes jenayah di Nanning. Beliau juga bahkan diugut akan dilucutkan jawatan jika tidak mematuhi arahan British. Seterusnya, kita akan beralih kepada perjuangan Dato' Maharaja Lela dalam penentangan British. Faktor yang menyebabkan Dato' Maharaja Lela menentang British adalah disebabkan British mengambil hak menguntut cukai. Pada 24 Julai 1875, Bers memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak menguntut cukai. Sultan Abdullah diugut akan diturunkan takhta jika enggan menandatangani pengisytiharan tersebut. British membakar rumah Raja Ngah orang besar Perak kerana meneruskan kutipan cukai di Bidor. Selain daripada itu, mencabar ketuanan Melayu juga antara satu faktor penentangan Dato' Maharaja Lela terhadap British. Kemarahan Sultan dan Pembesar Perak memuncak pada 2 Oktober 1875. Sultan Abdullah telah dipaksa menandatangani surat penyerahan kuasa kepada British. Kuasa mentadbir negeri diserahkan kepada residen yang berkuasa melantik hakim, menguruskan cukai dan juga melantik penghulu. Bukan itu sahaja, memperkenalkan cukai baharu juga merupakan faktor penentangan yang seterusnya. British telah mencabul ada resah Bers dibenci oleh Sultan dan pembesar-pembesar Perak apabila mengharamkan penghambaan yang menjadi adat resah Melayu. British sengaja menimbulkan kemarahan orang Melayu dengan menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya. Seterusnya, perjuangan penentangan Tok Janggut terhadap British. Kebangkitan menentang bermula sejak termeterainya pengisytiharan Inggris Siam pada tahun 1902. Menurutnya, seorang penasihat berbangsa Inggris bernama William Armstrong Graham dilantik sebagai penasihat dan pesuruhjaya Siam di Kelantan pada Julai 1903. Antara tokoh yang menentang campur tangan British di Kelantan ialah Haji Mat Hassan bin Panglima, Munas iaitu Tok Janggut. Faktor yang menonjolkan Tok Janggut bangkit menentang adalah kerana beliau adalah seorang anak Panglima pada tahun 1902. Patani masih lagi dikuasai oleh Siam dan beliau diamanahkan oleh gurunya iaitu Syekh Ahmad supaya berikhtiar membebaskan petani daripada penjajahan Siam dan juga mempertahankan Kelantan daripada jatuh ke tangan kuasa asing, khususnya Eropah yang bersifat anti-Islam. Dalam aspek faktor penentangan, telah memperlihatkan bahawa kebangkitan Tok Janggut tidak banyak perbezaannya dengan faktor penentangan di negeri-negeri lain, iaitu kerana pengenalan pembaharuan pentadbiran, politik, ekonomi, sosial yang diperkenalkan setelah campur tangan British. Peraturan yang dikuatkuasakan telah melibatkan perubahan dari segi pentadbiran dan peranan golongan pembesar tradisional yang telah menimbulkan perasaan tidak puas hati. Seterusnya, yang terakhir iaitu perjuangan penentangan Abdul Rahman Limpong. Antara faktor penentangan Abdul Rahman Limpong terhadap British termasuklah disebabkan oleh British telah memperkenalkan undang-undang baharu yang mana peraturan tersebut telah membebankan rakyat seperti peraturan tanah untuk petani menjalankan kegiatan pertanian.
Di bawah Undang-Undang Tanah, penduduk tempatan dikehendaki untuk mendapatkan pas kebenaran daripada British untuk membuka tanah. Mengikut Haji Abdul Rahman Limbong, ini bercanggah dengan hukum syarak, iaitu tanah adalah kurniaan Tuhan. Penentangan bermula pada Julai hingga Ogos tahun 1922, yang mana Haji Abdul Rahman Limbong telah mengetuai penduduk kampung dalam membersihkan tanah di Kuala Termong tanpa menghiraukan peraturan tanah British. Selain itu, beliau juga menentang British kerana British telah mengancam untuk mengenakan tindakan undang-undang sekiranya penduduk tempatan tidak ingin membayar cukai. Seterusnya adalah Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah dikenali sebagai Perang Datuk Kelana. Beliau mengambil peranan penting dalam perjuangan menentang penjajahan dan penindasan penjajah British terhadap rakyat tempatan. Yang Tuan Antah turut dikenali sebagai seorang pemimpin yang mementingkan keadilan. Keberanian dan semangat juangnya mendorong ramai orang untuk menyertai gerakan menentang penjajahan British. Buktinya, beliau telah mengetuai penentangan penjajahan British. Hal ini didorong oleh beberapa faktor yang merangkumi kesan penjajahan British yang tidak adil. Sebagai contoh, Yang Tuan Antah menentang penjajahan British untuk mewakili penduduk menyuarakan rasa tidak puas hati dalam kalangan penduduk tempatan atas tindakan penjajah British yang mengambil alih kuasa tanah dan sumber peribumi sehingga mengakibatkan hilangnya kedaulatan dan kemakmuran orang Melayu. Tambahan pula, penentangan ini didorong oleh faktor sistem pentadbiran British yang tidak adil. Hal ini dapat dibuktikan apabila wujudnya sistem kolonialisme yang membawa sistem pentadbiran yang tidak adil kepada penduduk tempatan. Penindasan dan layanan diskriminasi orang Melayu dalam bidang politik dan ekonomi telah menimbulkan kemarahan dan rasa tidak puas hati. Bukan itu sahaja, penentangan Yang Tuan Antah ini didorong oleh faktor orang Melayu yang telah mengalami hak asasi manusia seperti hak memiliki tanah dan menguruskan hal ewah tempatan. Misalnya, penjajah British merampas tanah secara besar-besaran. Hal ini telah menyebabkan rakyat tidak dapat mengawal harta mereka sendiri. Tindakan British yang mengamalkan sistem ekonomi yang merugikan rakyat tempatan juga menimbulkan rasa tidak puas hati mereka. Buktinya, orang Melayu telah dieksploitasi melalui sistem cukai dan excise yang berat dan mereka tidak dapat menikmati faedah daripada sumber asli tanah mereka sendiri. Seterusnya, faktor penentangan Yang Tuan Antah juga disebabkan oleh tindakan British yang menindas budaya dan agama tempatan. Buktinya, kedatangan British menyebabkan amalan budaya dan agama orang Melayu diabaikan dan dihina. Tindakan tersebut menyebabkan masyarakat tempatan merasakan bahawa pihak British tidak menghormati identiti dan warisan mereka. Hal ini yang menyebabkan Yang Tuan Antah bersatu hati dengan penduduk untuk menentang penjajahan. Walau bagaimanapun, penentangan tersebut mungkin tidak berjaya sepenuhnya, namun ia sedikit sebanyak menyebabkan pihak British berasa terancam pada ketika itu. Penentangan ini juga turut membuktikan semangat pahlawan dan keberanian beliau dalam menghadapi cabaran dan risiko, sekaligus menjadikan beliau sebagai lambang penentangan rakyat Melayu terhadap penjajahan. Peranan dan sumbangan Yang Tuan Antah dalam sejarah Malaysia tidak dapat diabaikan. Beliau telah meninggalkan legasi perjuangan yang kukuh dalam usaha membebaskan rakyat daripada penjajahan dan memastikan hak mereka dihormati. Seterusnya, tokoh yang turut menentang British ialah Datuk Bahaman. Datuk Bahaman telah menentang penjajahan British di Pahang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah disebabkan hilangnya hak penduduk tempatan dalam hak mengutip cukai. Langkah awal dimulakan apabila Datuk Bahaman telah menentang tindakan British yang melantik E.A. Wise sebagai pegawai magistrate dan pemungut hasil di daerah Temerloh. Namun, penentangan tersebut gagal sekaligus menyebabkan beliau dilarang untuk mengutip cukai di daerah kekuasaannya. Faktor kedua pula, penentangan beliau disebabkan ketidakpuashatinya terhadap pembinaan balai polis di Lubuk Terua. Penentangan tersebut berlaku pada tahun 1890 disebabkan konflik antara Datuk Bahaman yang menganggap tindakan British tersebut menceroboh kawasan serta mengancam kedudukannya. Berikutan itu, pada tahun 1892, Datuk Bahaman menyerang semula Lubuk Terua dan menguasai Kuala Tembeling dan Jeram Ampai pada tahun 1894.
Seterusnya, penentangan Datuk Bahaman juga disebabkan pelucutan gelaran. Tindakan Hugh Clifford yang menganggap Datuk Bahaman sebagai penderhaka kerana keengganannya mematuhi arahan pihak British menyebabkan Datuk Bahaman berniat untuk menentang. Konflik ini berlaku apabila pihak British telah memaksa Sultan Ahmad yang merupakan Sultan Negeri Pahang ketika itu untuk melucutkan gelaran Datuk Setia Perkasa, pahlawan Semantan yang diberikan kepada beliau. Tindakan British itu dianggap memalukannya sekaligus menyebabkan beliau bersumpah untuk menghalau British keluar dari Negeri Pahang. Namun begitu, penentangan tersebut dilihat tidak berjaya mengakibatkan Datuk Bahaman berundur ke Kelantan seterusnya berpindah ke Bangkok pada tahun 1896. Tokoh yang keenam pula adalah Mat Kilau. Mat Kilau merupakan pahlawan Melayu yang dilahirkan di Pasir Putih, Kelantan. Mat Kilau merupakan seorang yang terkenal dengan keberanian dan semangat mempertahankan tanah air. Buktinya, pada tahun 1839, beliau telah memulakan penentangan terhadap penjajahan British. Faktor penentangan Mat Kilau ini didorong oleh penindasan dan ketidakadilan pemerintah British. Hal ini turut disertakan atau didorong oleh faktor keinginan Mat Kilau mewakili masyarakat tempatan untuk mempertahankan hak dan kebebasan di tempat mereka. Tambahan pula, penentangan ini disebabkan oleh faktor perbezaan ideologi dan nilai. Hal ini berlaku apabila tindakan dan pemerintahan British dilihat sangat berbeza dengan pendapat dan pemikiran tokoh tempatan. Seterusnya, penentangan ini juga berlaku disebabkan ketidakpuasan ekonomi dan ketidaksamaan dalam pengagihan sumber tempatan. Konflik ini berlaku apabila British mengaut keuntungan dari segi sumber alam yang lebih banyak daripada masyarakat tempatan. Layanan yang tidak adil itu menyebabkan tokoh dan kumpulan masyarakat bergelut untuk mencapai keadilan ekonomi. Ia juga didorong oleh tindakan British yang dianggap merendahkan atau mengancam identiti atau budaya etnik masyarakat tempatan. Oleh hal yang demikian, wajarlah jika Mat Kilau memulakan dan mewakili penentangan pada ketika itu. Penentangan tersebut meningkatkan kesedaran orang ramai tentang isu-isu tertentu. Dengan usaha dan semangat tokoh-tokoh tersebut, wajarlah dikatakan bahawa tokoh-tokoh tersebut boleh dijadikan contoh dan inspirasi kepada generasi akan datang dalam menjaga maruah dan keadilan negara.